Assalamualaikum, semangat sahabat-sahabat social media, Facebook, Instagram. Pertama, selamat tahun baru Cina, Gong Si Fak Chai. Pada yang hari ini baru selesai dinner tu, semoga anda sukses dalam apa saja anda punya wish. Jadi itu pada mereka yang meraihkan tahun baru Cina lah. Tapi ada orang tanya saya, kenapa saya wish tahun baru Cina tapi kenapa yang lain saya tak wish? Sebab dia tahun baru Cina ni dia bukan perayaan agama, dia perayaan tahun baru. Dia menyambut tahun baru, dia bukan perayaan agama. Yang lain-lain tu kebanyakannya perayaan agama. Perayaan agama ni kita tak boleh wish. Ada orang tanya kenapa? Just a word, just macam kita syahadah. Kalau dia pun tak nak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia pun tak nak ucap benda tu sebab itu syahadah dia, syahadah kita. Jadi sama juga bila kita wish dia punya religion punya activity, it just like kita mengganggu syahadah kita. So it just not words. So saya setakat ni lah ya, alhamdulillah. Dulu saya belasah semua kan, tapi itu tadi kita bukan nak jadi baik, tapi kita berusaha untuk lebih baik. Okay. Jadi anyway, selamat tahun baru Cina. Semoga you all dapat kemewahan dan kesihatan yang mantap untuk tahun harimau ni ya, tahun tiger. Keluarkan, bangkitkan harimau dari tubuh badanmu. Jadi itu tahun baru Cina lah ya. Tahun ni saya tak bercuti ke mana-mana ya. Mungkin macam terlampau baru lagi daripada PKP. So masih lagi bukanlah berhati-hati tentang COVID tu, tetapi just baru nak mula balik bisnes apa semua tu, jadi tak ada nampak sangatlah bercuti tu. Sebab setiap minggu kita pun dah berehat, kita dah banyak aktiviti. Jadi apa-apa pun sahabat-sahabat yang mana bercuti bersama keluarga, pergi holiday semua, happy holiday. Selamat bercuti, selamat beristirahat bersama keluarga tersayang. Dan yang mana dengan kawan-kawan, enjoy your holiday, enjoy your weekend. Long holidays Kalau saya makan gaji dulu, Sabtu Ahad tu dah memang cuti, Isnin tu saya akan apply lah ya. Lepas tu Rabu Khamis Chinese New Year, Selasa Rabu, Khamis Jumaat tu saya akan apply. Jadi Sabtu Ahad lagi sekali, ada 9 hari lah. Kalau saya makan gaji, saya akan buat macam itulah, saya akan cuti macam tu. Tapi yalah, kita pun kadang-kadang tak tahu, kadang orang tak dapat cuti apa semua kan. Dibelenggu sebab tu kadang-kadang kebebasan bukan kebebasan kewangan yang kita cari, kebebasan masa tu yang kita nak Okey, hari ni saya nak share pasal kuasa pilihan ya. Saya tutup dulu laptop saya ni. Tadi tengah buat kerja sikit untuk buat presentation. So baru ni ada orang perasan saya buat live, saya ada nota, saya ada buat buku lah, nota kan. So orang tanya, sebab apa? No, kita macam ni. Dalam masa yang terhad ni, dalam kita punya sesi 15 minit ke 30 minit ni ya, kita kalau tak ada nota, kita akan cakap merapu. Jadi nota ni akan membantu kita, guide kita untuk kita tidak merapu sangat lah. Jadi itu yang kenapa saya ada buku. Dan saya sampai sekarang, saya dah berceramah, bukanlah ceramah, bercakap depan public, individu. Kalau individu tak adalah buku, tapi kalau dalam public, saya semua ada nota. Nota tu sama ada saya letak dalam buku kecil, kalau saya tak ada slide presentation. Kalau ada slide presentation, bukan nak guna sangat pun slide tu. Slide tu lebih pada guide saya, supaya saya tidak lari daripada tajuk saya sebenar. Sebab penceramah yang hebat, dia tak boleh lari daripada tajuk dia. Dan dia mesti sampaikan mesej yang diberi tajuk tanggungjawab dia. Jadi dia kena pastikan sampai. Jangan sampai-sampai lala cerita-cerita, aku nak cerita apa dia, aku dah lupa. So buku akan guide kita. Saya ingat lagi saya mula cakap dalam public ni dah lama sebenarnya. Zaman belajar jangan ceritalah. Lepas belajar tu saya masa mula-mula kerja kilang tak adalah sangat cakap dalam public. Tapi bila saya kerja dengan satu syarikat komputer sebagai programmer, masa tu syarikat ni ada buat satu social punya obligation, CSR customer social relationship dia dengan public situ. Dia mengajar satu kelas IT percuma kepada satu library library di Ipoh lah, library di Ipoh. Jadi memang, tapi peserta yang datang tu memang berdaftar lah, tapi kami mengajar secara percuma. Itu social, kita punya social obligation.
Jadi masa tu saya dah mula bercakap depan orang lah. Tapi masa tu crowd tak ramai. Kemudian saya pernah lah yang crowd ramai ni, pernah saya beri talk pasal IT di berapa kali lah, tak adalah crowd. Tapi bila saya terlibat dalam MLM pada tahun 2000 ya, saya full time 2001. Masa tahun 2000 tu saya dah mula bercakap di depan. Peringkat awal tu saya masa tu tak ada lagi teknologi canggih sangat. Saya pegang kertas menggigil ni. Jadi itu peringkat permulaan lah. Sebab dia menggigil pada masa tu bukan sebab kita takut orang, tapi semangat kita nak bercakap tu. Jadi kita punya semangat tu Allah Ta'ala hantar, kita punya roh, kita punya syekh kita tu, orang kata naik syekh tu, sebenarnya roh kita datang membantu kita, maka badan kita bergetar gitu. Sebenarnya macam tu ya. Jadi hari ni saya nak cerita pasal kuasa pilihan. Tapi sebelum cerita pasal kuasa pilihan, saya nak cerita satu kisah ya. Seorang ahli ni lah, bukanlah panglima perang. Dia zaman-zaman orang berperang dulu, ada seorang askar ni, dia sangat berani ya. Dia bila pergi berperang, dia selalu ke depan dulu. Dia bukannya rank panglima apa, tidak. Dia askar biasa. Dia selalu ke depan dan dia selalu lawan, dan dia berani lawan. Sehinggalah raja dapat tahu tentang keberanian dia ni. Maka raja panggil dia dan dia diberi pangkat ya, jadi panglima perang, jadi ketua, bukanlah panglima, jadi ketua perang. Dan dia juga diberi pangkat dan dia beri rumah dan harta lah. Jadi bila selepas dia pergi, dia jadi macam tu kan, dia takut untuk pergi berperang. Dia banyak pergi hantar orang, dia dah tak pergi dah. Dia banyak macam orang kata selesa, tapi sebenarnya bukan dia selesa. Sebenarnya masa dia jadi askar tu, dia pergi, dia tidak ada harta, dia tidak ada title, dia tidak ada apa-apa. So bila dia tidak ada apa-apa, dia berani tu, dia tak takut mati tau. Bila dia tak takut mati tu, dia tidak ada apa-apa hilang. Jadi dia berani. Jadi maka dia terus berani berperang-perang, dan umur dia panjang, dia hidup, dia jadi terkenal lah. Tapi bila dia diberi anugerah, diberi pangkat, macam sekarang ni orang kata, saya sebut lah, tak kira lah datuk ke Tan Sri, saya tak tahulah pangkat apa, tapi dia jadi panglima perang dan diberi rumah, diberi harta. Bila dia dapat semua tu, dia ada rasa hilang sesuatu bila dia pergi berperang. Sebelum ni dia pergi perang, dia tidak ada rasa hilang. Tapi bila dia ada rasa hilang, jadi dia takut. Sebenarnya ramai orang begitulah. Bila dia tidak ada rasa apa-apa hilang, dia berani. Ya, sebab tu masa muda, orang muda-muda 20 tahun ni, ke 30 tahun, dia berani. Dia tukar kerja sana, tukar kerja ni, dia cuba sana, dia cuba sini. Sebab dia tidak ada apa-apa lagi hilang. Tapi bila dia dah mula ada harta, dia dah mula ada keluarga, dia jadi macam ada sedikit ketakutan tu ya. Jadi itu kisah seorang panglima perang lah. Hari ni saya nak cerita pasal kuasa pilihan. Tapi sebelum saya nak masuk pada topik asal kuasa pilihan tu, saya saja nak share ini satu kajian yang dipanggil trace study. Trace study ni dia pergi cari balik. Makna bila graduan, saya lupa nama universiti tu, graduan yang tamat belajar ni, dia interview dia. Interview, tanya apa matlamat, bukan interview matlamat, dia minta maaf, itu cerita lain. Ini cerita lain yang saya nak cerita ni. Kajian ni buat pada umur orang yang sampai tahap 60 tahun. Itu sebenarnya, minta maaf yang tadi itu sebenarnya kajian lain. Ini kajian lain ya. Mereka kaji orang yang berumur 60 tahun ni, apa jadi pada mereka. Jadi bila dia kaji orang umur 65 tahun ni, 60 tahun, 54% financial dependent. Maknanya dia masih mengharapkan bantuan kerajaan, dia mengharapkan bantuan anak-anak. Financial dependent, mengharapkan duit pencen ke. So 54% adalah orang yang mengharapkan bantuan. Ya. Tak kira lah bantuan kerajaan, bantuan anak-anak, yang bekerja, menagih kerja lah. Financial dependent, masih lagi mengharap. Bekerja tak ada masalah, tapi maknanya dia mengharapkan sesuatu sebagai ganjaran dia ya. Kemudian 36% mati. Itu biasalah hidup mati ni, ada orang mati muda, ada orang mati tua, tapi dia ambil average yang 60 tahun. 36% mati dan 5% masih bekerja. Tadi yang financial dependent tu dia bukan bekerja ya. Financial dependent yang mengharapkan bantuan welfare, bantuan baitul mal, bantuan anak-anak ya,
bantuan kerajaan. Ini kemudian dari 5% masih bekerja. Itu tak ada masalah, dia bekerja. Dan dalam 5% bekerja, 4% financial independent. Financial independent maknanya dia dah tak perlu dah masalah kewangan, dia dah tak ada hutang, tak ada apa, dia ada duit, dia boleh meneruskan kehidupan. Tapi ada 1% kaya raya. You tengok 54%, nanti kita campur lah semua total 100%. 54% financial dependent, mengharapkan bantuan, mengharapkan ihsan anak-anak, kerajaan, baitul mal semua. Kemudian 36%, ini buka kajian ni buat dah lama universiti mana saya lupa tentang benda, tapi saya ingat dia punya kandungan itu. 36% mati ni selesai lah. Itu dia jawab lah dengan Allah Ta'ala. Kemudian 5% masih bekerja. Baru-baru ni ada orang viral dekat bukanlah viral, dia tanya soalan dekat Facebook, orang 65 tahun masih bekerja, apa pandangan you all? Macam-macam lah orang komen, duit tak ada lah, dulu muda tak simpan duit. No. Setiap orang dia ada di time frame dia. Ada orang umur 60 tahun, 65 tahun masih bekerja, bukannya dia sebab dia tidak ada duit. Sebab kepakaran dia diperlukan. Dan ada orang dia memang lambat bermula. Ada orang dia masih nak menyumbangkan lagi tenaga dia. So kita tak boleh kata orang 65 tahun ni masih bekerja ni sebab dia dah tak ada duit, dia dah melimpat dan mengharapkan gaji. Tidak, kita tak boleh cakap macam tu. Sebab setiap orang ada space. Kalau kita tengok KFC pun dia bermula Colonel Sanders ni, Colonel Sanders silap sebut Sanders pula. Dia mula tahun lepas 60 tahun dia punya KFC tu. Jadi tidak ada isu. Kalau kita tengok Donald Trump pun jadi presiden di US pun umur dah dekat 70 tahun, 70 ke dekat 70. Kemudian yang terbaru ni pun Biden pun umur dah banyak, 60 lebih. Tu Dr. Mahathir masih lagi aktif. So it's not issue. Orang yang masih bekerja umur 60 tahun, 65 tahun ni bukan isu dia masalah kewangan. Kita masih nak menyumbang. Itu dia punya real thing. Kemudian 4% financial independent. Financial independent ni dia dah selesai segala hutang, dia dah tak perlu bantuan anak-anak, dia ada simpanan dia sendiri, dia boleh teruskan kehidupan dia dalam keadaan selesa. Jangan dia kalau dia tak selesa, tak kira financial independent. Kita masuk dalam keadaan selesa, dia tidak perlu berpindah, dia tidak perlu ubah lifestyle dia. Itu masuk financial independent. Dan 1% kaya raya. So yang kaya raya ni yang sebenarnya saya nak bincang bukanlah yang bekerja tu, siapa bekerja teruslah kerja tapi saya nak share dengan you all pasal 1% yang kaya raya ni. Assalamualaikum, selamat datang ke saya punya live. Saya baru nak mula. Okey, 1% yang kaya raya ni, siapakah mereka? Dia check 10% adalah CEO. CEO yang gaji 100,000 ni, 10%. Kemudian 10% adalah doktor yang profesional lah, doktor, lawyer, profesional. Kemudian 1% others. Others ni macam mana nak sebut macam contoh macam Datuk Siti Nurhaliza, itu masuk others. Macam Ronaldo, macam penyanyi, siapa lagi penyanyi yang kaya kan? Dulu Michael Jackson dah tak ada lah. Tapi maksudnya orang yang ada skill, ada bakat, pelukis, so that is only 1%. Orang bidang sales 5%. Tapi 74% adalah orang yang menjalankan perniagaan, orang yang buat bisnes. So you tengok tadi kita sebut daripada 100 orang umur 60 tahun ni, 54% masih mengharapkan bantuan, 36% mati, 5% masih bekerja, 4% financial independent, 1% kaya raya. Jadi kita nak tengok 1% yang kaya raya ni. 10% adalah CEO, mereka berpangkat besar, gaji besar, 100,000 lebih. Kemudian professional, doktor, lawyer, doktor yang specialist, lawyer, pakar semua tu, itu memang gaji banyak. Kemudian 1% others ni skill, macam pemain bola, pemain sukan lah, ini orang yang ada bakat, pemain yang main badminton, penyanyi, Datuk Siti Nurhaliza sangat kaya dengan hasil bakat mereka. Kemudian 5% orang bidang sales. Tapi saya nak share ni 74% orang yang buat bisnes. Jadi kita nak masuk jadi CEO dah tak ada peluang sebab kita tak bekerja kan. Kalau bekerja ni, tengoklah rank you kat mana. Kalau you dekat Kearney, lambat lagi lah. Kalau you senior manager atau general manager, ada ruang untuk jadi CEO. Kalau you doktor, lawyer, memang dah tak sempat dah. Kecuali you memang doktor sekarang atau you lawyer sekarang, you cuma upgradekan diri you jadi profesional supaya you akan masuk dalam 1% orang yang kaya raya. Kemudian yang berbakat tu tak boleh. Saya mungkin ada rupa tapi suara tak boleh nyanyi. Ada orang boleh nyanyi, suara pula tak ada, muka pula, wajah pula tak ada kan.
Jadi saya dua-dua tak ada. Handsome tidak, nyanyi pun tak boleh kan. Jadi itu yang kita maksudkan bakat tadi tu. Jadi tak ada. Sales ni saya ada sikit skills menjual sales. Ya. Tapi saya nak ajar you all tentang pasal sales ni orang takut sikit lah. Sales ni sebenarnya satu kerjaya yang memberi pendapatan yang banyak Tapi orang anggap down sikit lah kalau di Malaysia ni. Dulu memang kalau zaman saya dulu jadi salesman ni kira out lah you kan. Orang anggap you low class lah. Tapi sekarang ni salesman ni orang pandang tinggi. Sebab orang dah mula ada ilmu, orang tahu keadaan dia. Tapi saya nak ajar you pasal bisnes. Jadi bisnes ni, bisnes yang macam mana? Kalau kita sekadar nak dapat 1,000, 2,000 kan, itu bolehlah bisnes untuk permulaan 1,000, 2,000 tu untuk dapat pendapatan tambahan boleh. Tapi kita nak ultimate tu. Kalau macam orang kata alang-alang menyeluk perkasan biarlah sampai ke pangkal lengan. Tapi kalau saya suka sebut alang-alang seluk perkasan biarlah sampai ke ketiak hangit, ketiak pasam Jadi alang-alang berniaga biarlah sampai jadi jutawan. Jadi bukanlah berlaku hari ni berniaga, hari ni jadi jutawan. Tak, give time lah. 5 tahun ke 10 tahun. So kita nak jadi saya anggarkan lebih kurang dalam 100,000 sebulan lah income. 100,000 sebulan income. Dan kita ambil satu perbandingan dengan orang yang 5,000 gaji. 5,000 punya income. Gaji lah, gaji 5,000. Orang makan gaji. Orang yang income 100,000. Okay. Selalu kalau kita kata orang berniaga income 100,000, kenapa dia boleh dapat macam tu? Selalu orang sebut. Kebanyakan yang terus kata dia rajin. Rajin sebab tu dia dapat 100,000, dia rajin kan. Tetapi you kena ingat orang gaji 5,000 ni pun rajin. Dia bangun subuh, dia pergi hantar anak kerja sekolah dulu, lepas tu dia pergi kerja, dia bersungguh-sungguh pakai baju kemas-kemas apa semua, dia rajin juga. Jadi yang 5,000 rajin, yang dapat 100,000 rajin juga. Orang kata dia sangat berusaha lah. Berusaha ni kira rajin lah. Dia rajin berusaha. Orang yang 5,000 kena berusaha juga. Dia nak dapat kerja, dia nak naik pangkat. 5,000 ni kira pangkat. Sekarang ni eksekutif saya ingat dia dapat lah 5,000 kan. Tapi orang baru bekerja tak dapat lah. Setengah tu supervisor, setengah tu manager. Tengok bidang-bidang kerja. You kena become rajin, you kena berusaha. You tak boleh dapat begitu saja kan. Kemudian orang kata orang ni dapat 100,000 sebab dia fokus. Betul, dia fokus maka dia dapat 100,000. Tapi adakah orang yang bekerja ni tak fokus? No, dia kena fokus juga. Kalau dia tak fokus, mana mungkin dia dapat 5,000? Sekejap dia kerja seni. Ada orang dia bekerja dulu, mungkin dia kerja dekat Starbucks dapat 1,000 lebih. Esok dia pindah ke Coffee Bean. Lepas tu dia pindah pula dekat berpindah-pindah gitu. Makna sampai umur dia 40 tahun, gaji dia macam tu je lah, 2,000, 3,000. Itu tak fokus. Tapi kalau dia fokus, dia duduk. Orang kerja kat Starbucks, dia mula dengan jadi barista, tukang buat air apa semua. Lama-lama dia jadi supervisor. Lepas dia jadi supervisor, jadi manager. Lepas tu jadi branch manager. So, dia kena fokus, baru dia boleh dapat macam tu. Tak kira dia kerja di kerajaan pun, dia kena fokus. Barulah dia boleh naik pangkat-pangkat rank tu. Kalau dia tak fokus, sekejap kerja sana, kerja sini, dia tak fokus, dia tak jadi juga. So orang makan gaji yang 5,000 pun kena fokus. Jadi orang dapat 100,000 fokus juga. Dah tentulah dia fokus. Kemudian pengorbanan. Dia sebab dia berkorban. Kau tengoklah dia kerja tak balik rumah lah apa dia berniaga kan. Come on, yang 5,000, 6,000 ni tak berkorban ke? Dia berkorban juga. Anak sakit dia terpaksa suruh bini pergi hantar. Kadang-kadang bergaduh kalau dua-dua suami isteri bekerja, bergaduh siapa nak pergi hantar anak sakit. Jadi isteri sakit, pergi hantar hospital, biar hospital jaga. Itu berkorban juga. Dia pun berkorban rasa dia. Dia nak cuti tak boleh. Hari raya boleh cuti 2 hari saja. Itu berkorban juga. Jadi orang makan gaji, orang berniaga tidak dapat 100,000, dia tentulah banyak berkorban juga. Tapi orang makan gaji dia berkorban juga. Setengah tu sampai balik 9 malam, 10 malam. Berkorban juga. Saya pernah dengar satu cerita orang ni dia isteri dia kerja naik bas. Jadi dia nak hantar dengan motor ke tempat orang tunggu bas tu. Bas dah berjalan. Dia kejar bas tu sehingga accident mereka. Putus. Saya sambung balik. Okey. Jadi berkorban. Orang makan gaji pun berkorban juga dalam gaji 5,000. Yakin. Orang makan gaji lagi yakin dengan kerja dia. Sebab tu dia pergi setiap pagi dia pergi kerja. Dia yakin dia bukan dapat gaji dulu, dia kerja dulu. Mana ada orang dapat gaji lepas kerja kan? Dia kerja dulu. Makna dia yakin. Kalau gaji dia 25 bulan dia dapat gaji. Kalau terlambat sikit 26. Kalau dia tak yakin, mana mungkin dia pergi kerja? Cuba berhenti gaji dia. Maknanya dia kerja dulu baru dapat gaji tau. 30 bulan. Orang berniaga, hari ni berniaga, hari ni dapat duit.
Mungkin projek tu lambat sikit lah kalau projek besar-besar. Tapi yang meniaga kecil-kecil lah ni, meniaga keripik, jangan salah sangka ya. Orang meniaga kecil-kecil lah pun volume ada, dia jadi jutawan juga. Tapi nak ceritanya, yakin ni, orang makan gaji pun yakin. Kalau tak yakin, dia tak pergi makan gaji. Sebab dia dibayar gaji selepas dia bekerja. Itu sebab tu namanya makan gaji. Makan dulu baru bergaji. Kemudian orang kata dia ada ilmu, sebab tu dia dapat 100,000. Come on. Adakah orang gaji 5,000 tidak berilmu? Orang yang gaji 5,000 ni juga, dia kena ada ilmu. Kalau dia bidang IT, dia kena ada ilmu IT. Kalau dia bidang account, dia kena ada ilmu account. Kalau dia bidang marketing, dia kena ada ilmu marketing. Dia ada ilmu juga. Walaupun dia dinaik pangkat daripada bawah, kerani, dia naik satu step eksekutif, assistant eksekutif, jadi eksekutif, jadi assistant supervisor, jadi supervisor. Mereka juga ada ilmu. Ilmu dia dapat daripada pengalaman. So, dia mesti ada ilmu. Kemudian modal. Siapa kata kerja orang makan gaji tak ada modal? Orang makan gaji kena ada modal juga. Boleh ke dia pakai baju yang sama setiap hari? Kalau lelaki mungkinlah pakai sebab kemeja dia warna dia sama je kan. Itu je warna. Jadi dia beli baru cuma warna nampak pudar. Tapi orang perempuan dia dia sentiasa kena ada yang baru. Dia payah nak pakai benda yang sama pada dalam minggu yang sama. So kena ada modal baju. Kena ada modal baju, modal tambang, modal naik minyak, modal tol. Jadi orang makan gaji pun kena ada modal juga. Sama lah juga dengan orang meniaga. Orang meniaga pun berasal dengan modal yang kecil, bukan terus-terus modal besar. Jadi orang makan gaji perlu modal, orang meniaga pun perlu modal. Disiplin. Mana mungkin orang makan gaji tidak disiplin? Dia lagi lah kena disiplin. Ada punch card lagi, ada check lagi. Orang makan gaji, dia memang berdisiplin. Tapi dia tak ada orang check. Dia sendiri kerja, sendiri bos. Orang makan gaji, dia kena ada punch card. Saya pernah makan gaji dulu juga kan. Bila kita bangun nak pergi toilet, ada orang tu tengok jam. Yang tu yang saya lalas, saya berhenti kerja tu. Kita bangun nak pergi toilet, orang tengok jam. Kita duduk, orang tengok jam, berapa minit. Kita perasan ni, kalau lama sikit mesti ada. Memang betul, sampai manager panggil saya. Kata saya keluar lama lah, apalah kan. Jadi, ini disiplin. Orang makan gaji kena disiplin, orang meniaga pun ada disiplin. Doa, mana mungkin orang makan gaji tak berdoa? Kan? Kalau dia tak berdoa, mana dapat rezeki? Dia kena berdoa juga. Orang meniaga dah tentu berdoa. Tawakal. Orang makan gaji lebih berserah. Dia pergi, dia tak tahu, dia tinggal anak-anak dia apa semua. Dah tentu dia pergi, kalau kena pergi outstation, dia kena pergi juga. Kena tinggal, dia bertawakal juga pada Allah. So, tadi saya bandingkan gaji 5,000 dengan gaji 100,000, pendapatan 100,000 daripada perniagaan. Gaji 5,000, makan gaji 5,000. Usaha, dua-dua kena berusaha. Orang gaji 5,000 kena berusaha. Orang bisnes 100,000 kena usaha. Rajin. Orang gaji 5,000 kena rajin. Orang bisnes 100,000 kena rajin. Fokus. Gaji 5,000 kena fokus. Berniaga 100,000 kena fokus. Apa lagi tadi saya sebut? Pengorbanan. Orang makan gaji 5,000 kena ada pengorbanan, tinggalkan keluarga semua tu, ya. Terpaksa serahkan anak-anak pembantu rumah pada tadika, tu korban juga. Sama lah juga orang yang berniaga 100,000, dia berkorban juga masa dia. Kemudian yakin. Orang gaji 5,000 yakin. Orang buat bisnes 100,000 sebulan pun yakin. Orang yang ada ilmu. Orang makan gaji 5,000 sebulan kena ada ilmu. Orang berniaga 100,000 sebulan kena ada ilmu. Modal, dua-dua kena ada modal. Disiplin, dua-dua kena berdisiplin. Kalau tak disiplin tak boleh. Doa, dua-dua berdoa dan dua-dua bertawakal. Tapi kenapa yang ini gaji 5,000, kenapa ini bisnes 100,000? Pilihan. Kuasa pilihan. Itu yang dia kata kuasa pilihan. Orang makan gaji tadi, dia memilih untuk makan gaji. Orang yang bisnes tadi, dia memilih untuk buat bisnes. Buat bisnes, potensi income unlimited. Tapi sebelum nak jadi dapat unlimited income tu, dia kena struggle. Dapat sikit lagi tu, pum, dia dapat banyak. Esok bulan depan mungkin tak ada. Tapi on average, setahun dapat 1,000,000. Orang makan gaji, dia ditentukan dah awal-awal. Mula 3,000, esok naik 4,000. Dia tak naik 4,000, tapi masuk dah lama-lama naik 5,000, 10,000, 20,000. 20,000 kat atas ni kena special skill sikit lah. Jadi, sebenarnya pilihan masing-masing. You memilih untuk makan gaji atau you memilih untuk buat bisnes. Dan bila you buat bisnes, you memilih untuk bisnes apa.
So ini adalah kuasa pilihan yang you all kena ada, kena berani untuk buat pilihan. Ni siapa ni? J. Paul Getty, dia sebut apa? Almost without exception, the only way to make a great deal of money is to be business of your own. Ini J. Paul Getty sebut. Makna dia kata tidak ada pilihan lain lah. Dia kata almost tanpa, tak ada pengecualian, cara untuk buat duit banyak adalah bisnes. Itu maksudnya. Kejayaan. Tapi MLM ni duplikasi lah. Ini siapa yang nak buat MLM tu, kita bincang tajuk lain lah. So itulah dia yang sebut tadi tu. Bagaimana kita nak buat pilihan. Banyak perkara sebenarnya dalam hidup ni kita memilih. Memilih untuk buat apa. Contoh, you memilih untuk tidak exercise. Ataupun you memilih untuk exercise. Tentu dah berbeza. Orang yang exercise ni badan dia sihat. Orang yang tidak exercise ni badan tidak sihat. You memilih untuk makan tanpa henti. You akan naik berat badan you. You memilih untuk makan sedikit. So, everything is a matter of choice. Tidak ada orang bagi gun point dekat you. Look, you have to do this. Tak ada. Semuanya kita yang pilihkan. Sebab tu, pandai ni adalah orang yang pandai jawab soalan. Lagi tinggi makam dia sampailah ke PhD. Dia pandai jawab soalan. Jadi, itu orang pandai. Tapi orang bijaksana. Orang bijaksana bijak memilih. Jadi kita belajar, ada orang kata tak perlu belajar tinggi-tinggi, no. Bagi saya, you masih kena belajar sebab dia mengajar satu sistem pemikiran untuk buat keputusan. Kalau you tak belajar di universiti, you belajar dalam kehidupan. Dalam kehidupan, you belajar, you kena langgar. Tetapi semuanya is a matter of choice. You nak merokok atau tak nak merokok? Saya ingat lagi kalau cerita pasal merokok lah. Dulu arwah bapak saya cakap, nak merokok boleh, saya pakai duit sendiri. Jadi masa belajar saya tak merokok. Tapi bila habis belajar, saya dah kerja, ada gaji sendiri, saya terus merokok. Itu pilihan. Tapi bila nanti at the end saya kata tak ada rasa apa pun sebenarnya. Cuma gaya je lah, ada action lah, ada style kan. So saya berhenti merokok. So it's a matter of choice. You nak belajar atau you nak main game? You pilih. So kalau you nak main game, you main lah betul-betul, main bola jadi profesional, tak ada masalah. It's your own path. You punya pemilihan. You nak berlakon, go ahead berlakon. Tetapi you pilih, you yang buat keputusan, you yang all out, go for it. So everything kita yang pilih. Tidak ada kata nak buat macam mana, dah macam ni, tak ada hidup aku. No. It's all your choice. You yang memilih tidak mau dikongkong, tapi you nak makan gaji. So what happen? Bila you memilih untuk tidak dikongkong, masih makan gaji, apa buat? You pindah randah. You pindah company ni, pindah company ni, sebab you tak nak dikongkong. Bila orang kongkong, you lari. But that is a fact. Orang makan gaji, nak anak mestilah dikongkong. Itu namanya makan gaji. Walaupun dia jadi CEO, cuma CEO ni dia agak longgar sikit lah, tapi tetap dia dikongkong oleh majikan dia. So sebenarnya dikongkong ni perkara biasa. Dalam orang meniaga pun, dia kerja sendiri, tetapi dia tetap dikongkong juga. Dikongkong dengan usaha dia sendiri, dengan impian dia tadi tu. Sesuatu yang menyebabkan dia bekerja. Jadi jangan you all salah faham, orang yang meniaga ni tidak ada kongkongan. No. Dia bangun pukul 4 pagi, orang masak nasi lemak, dia bangun pukul 4 pagi, siap. Lepas tu lepas subuh, dia pergi keluar meniaga. Kemudian dia menjaga 11, 12, kan dia pergi pula kemas-kemas, pergi keluar beli barang, prepare untuk esok pula. Dia by choice. You ingat dia kena paksa kan? No, bukan kena paksa. Dia yang memilih. Dia tidak ada, alah ada takdir kita macam ni. No, it's not. Tapi kalau you kata takdir macam tu, you bagi tahu saya, sebab saya nak tahu je takdir saya. Kalau you pandai tentang takdir you, share dengan saya. Macam ni nak tahu takdir you? Saya tak tahu. Sebab ini kerja Allah. Tapi kerja kita berusaha. Memang tak nafi ada rezeki yang datang tanpa kita rancang, tanpa kita usaha. Ada rezeki datang macam tu. Ada rezeki datang dengan cara kita berusaha. Jadi banyak cara-cara berusaha. Tapi cara yang paling mudah kita tak tahu, kita berusaha sajalah. Jadi itulah saja daripada saya hari ini.
tentang kuasa pilihan. InsyaAllah ya. Esok kita berjumpa lagi pukul 11 malam. Saya mission saya 21 day challenge. Hari ni hari keberapa dah tak ingat, 12 ke 13 ya. So insyaAllah esok malam pukul 11 saya akan teruskan lagi. Jadi untuk anda semua, selamat beristirahat, berehat. Tidur adalah kepentingan supaya esok kita ada tenaga. Tidur awal, bangun awal. Tidur lambat, bangun lambat ya. So tidur dengan ambil wuduk, baca surah Al-Mulk ataupun sunat witir kena buat jugalah. Kalau sempat satu rakaat pun memadai. Ingat ya, 21 day and 90 day formula, 2190 formula. Kita buat sesuatu selama 21 hari secara paksa, dia akan jadi satu tabiat. Maka lepas tu kita buat dengan lebih rela hati. Bila kita teruskan selama 90 hari, kita akan jadi satu gaya hidup, dibuat dengan rasa manis. Sama lah nak buat solat sunat witir. Yalah, kalau orang dah beramal daripada muda dulu lain cerita. Ini saya cerita orang yang baru nak berubah. You buat solat witir satu rakaat malam, paksa buat sampai 90 hari. You dah jadi seronok, dah jadi macam kemanisan, tak buat tak selesa. You pergi mana-mana macam mana pun, you sebelum nak tidur you ambil wuduk, you solat witir satu rakaat. Masa tu you akan buat tambah lagi 2 rakaat, jadikan 3 rakaat. Buat sampai kita nak buat semua ni. Yalah, orang yang dididik daripada awal beribadah ni berbeza dengan kita yang baru nak berubah ya. So you buat satu-satu lah. Lepas dah boleh buat 3 rakaat witir, tambah pula baca surah Al-Mulk. Baca setiap hari, paksa dulu. Paksa. Lama-lama dia akan jadi satu kemanisan. Jadi sampai kita dah terlupa, kita tidur kan, kita bangun balik sebab tak buat lagi tadi. Dia kena macam tu ya. Jadi buatlah terus. Walaupun kita pergi outstation, kita pergi holiday, bawalah Quran, boleh bawa apa. Cuma kalau setengah orang dia baca Quran dalam apa tu, handphone, pakai phone ya, boleh baca Quran. Cuma satu, baca Quran dengan kitab Al-Quran ni, dia ada dapat satu imbuhan pahala pada orang yang melihat Al-Quran, orang yang selak Al-Quran, orang tengok Al-Quran. Membaca dapat pahala, faham dapat pahala. Jadi tak faham tak apa, baca je. Salah baca pun dapat pahala, tak betul baca pun ada pahala. Jangan you ingat nanti aku dah betul pun nak baca. Tak, kena baca dulu. Baca sambil tu belajarlah. Kalau tak belajar itu jadi masalah lain ya. Kemudian dah baca, lepas tu mula belajar balik ya. Cari guru belajar. Jadi lama kita akan jadi satu kebiasaan, satu tabiat. Jadi 21 day challenge. Pilih apa saja you nak buat ya. Kalau buku saya ni tadi ni, saya ada catit. Saya suka jenis catit lah, sebab kadang saya nak tahu saya dah buat 21 hari. Kalau peringkat awal dulu kan, saya tanda. Saya buat satu macam kolom, macam table. Day 1, day 2. Saya buat tarikh lah, tak buat day 1, day 2. Tarikh apa benda saya nak buat, saya senaraikan. Atas ni buat tarikh, bawah ni saya buat item yang saya nak buat. Kalau saya buat, saya tick. Saya tak buat, saya pangkah. Jadi lama-lama saya nampak apa benda yang. Jadi kita nak buat banyak benda perubahan satu masa tu, sebenarnya boleh. Sebab dia bukannya semuanya buat kerja serentak. Ada benda buat di waktu pagi. Contoh kita kata 8 pagi baru tengok phone. Sebelum 8 pagi tak tengok phone, tak tengok social media. So itu satu perkara. Jadi kan itu tak perlu, dia tak sama dengan surah Al-Mulk tadi. Surah Al-Mulk tengah malam, dah malam nak tidur. Jadi kita nak bangun pukul 5 pagi ya. Kita whatever change yang kita nak buat, kita senaraikan. Dan kita buat tarikh. Dari situ kemudian kita tick. Ni saya tengah cari satu apps. Kalau siapa boleh tolong saya, bagikan satu apps yang bagi tahu cadangan apps yang boleh kita share media masa kita bercakap. Nanti masa tu saya boleh share lah, tunjuk table yang saya buat apa semua tu ya. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.